Okey, dekat cikgu dah tunjuk 8.5. Okey, jadi cikgu mulakan kelas Sebelum mulakan kelas kita baca doa dulu. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semoga kita semua dipermudahkan pada malam ini. Semoga awak-awak semua dilapangkan hati dan dada, dipermudahkan untuk awak menerima apa yang cikgu ajar pada malam ini. Okey, boleh cikgu mulakan Baiklah, bismillah. Jadi untuk yang pada malam ini, cikgu akan masuk pada 3 perkara penting subtopik yang pada malam ini. Sebelum ni cikgu dah masuk pada faktor. Awak ingat lagi tak semua faktor tu? Okey, jadi untuk malam ni kita akan masuk pada faktor yang pertama. Faktor yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, apa itu faktor? Faktor adalah merupakan nombor yang boleh membahagikan nombor tersebut tanpa ada baki. Sebagai contoh, kalau kita nak cari faktor 9, apakah faktor bagi nombor 9? Macam mana kita buat? Kita akan bagi dengan menggunakan pembahagian berulang, iaitu nombor 9, dan kita akan bahagi dengan menggunakan nombor perdana. Nombor perdana cikgu dah senaraikan kat sini, daripada 0 sampai 100, apa itu nombor perdana. Jadi kalau kita nak bahagikan 9 dengan nombor perdana, kita akan mengambil nombor perdana yang paling kecil, iaitu 2. Tak dapat. 9 tak boleh bahagikan dengan 2. Jadi kita bahagikan dengan 3. Okey, 3 dalam 3, 9 bahagi 3 dapat 3. Seterusnya kita Cikgu salin dah. boleh tak? Boleh dulu. Okey, jadi kita bagi pembagian berulang, kita akan dapat 1. Jadi selepas kita dah melakukan pembagian berulang selama 2 kali, kita senaraikan nombor perdana yang kita pakai, iaitu nombor 1 dan juga 3. Okey, 3 nombor 1 bukan nombor perdana. Okey, 3 saja. Jadi kita ambil yang 2 digit pula, iaitu 3 darab 3. Sekejap, ada kawan awak yang baru masuk. Okey, 3 darab 3 kita akan dapat 9. Jadi faktor bagi 9 adalah 1, 3 dan 9. Ingat lagi tak yang kita belajar minggu lepas? Ingat cikgu. Okey, ingat. Jadi dapat untuk faktor 9, cuba dapatkan cikgu faktor 8 pula. Faktor 8. Okey, kita buat pembahagian berulang. 8 kita bagikan dengan nombor perdana. Jadi nombor perdana yang paling kecil yang kita boleh dapat 2. Okey, good, 2. 8 bahagi 2 dapat 4. Kita buat lagi pembahagian bulan menggunakan nombor perdana 2. Jadi 4 bahagi 2 akan dapat 2. Lepas tu baru kita buat lagi pembahagian bulan menggunakan nombor perdana 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Bila kita dapat 1 je kita dah selesai. Okey, jadi kita senaraikan semula nombor perdana yang kita pakai, iaitu 2. Lepas tu kita buat pendarapan 2 digit, iaitu 2 darab 2. Habis dah. Dan kita buat pendarapan 3 digit, iaitu 2 darab 2 darab 2. Jadi kita akan dapat 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Jadi faktor bagi 8 adalah senaraikan dengan permulaan dengan nombor 1. Lepas tu 2, 4 dan 8. Jadi faktor bagi 8 adalah 1, 2, 4, 8. Setakat tu, ada masalah lagi tak cara pembahagian berulang? Ada. Tak ada. Boleh ya? Boleh ke tidak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, yang ini kalau bagi cikgu nak salin dulu cepat. Faktor bagi 8 dan juga faktor bagi 9. Sebab ini masih lagi dalam keadaan, masih lagi review ni. Review apa yang kita belajar minggu lepas. Dah belum? Cepat? Belum. Okey, cepat. Okey, Hafiz Danish dah, tahniah. Dah. Cepat ni awak buat kerja Hafiz Danish. Dah. Okey, dah bagus. Good. Baik, go. Okey, good. Okey, jadi kalau semua dah cukup padam faktor bagi 8 dan juga faktor bagi 9. Belum. Masih lagi dalam Belum? Okey, cepat. Kita masih lagi review dalam bab minggu lepas. Lepas tu kita tutup kelas selama seminggu, betul tak? Daripada Sabtu lepas sampai Sabtu hari ini. Sebab hari Senin dengan Selasa cikgu ada hal dekat sekolah.
Jadi tu yang tak dapat mengadakan kelas. Lepas tu awak cuti hari Cina, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu cikgu buat kelas hari ni. Okey? Okey, dah belum? Belum, sikit lagi. Dah? Okey, kalau sudah cikgu padam. Okey, cikgu padam, cikgu nak awak try dapatkan. Try dapatkan faktor-faktor bagi nombor-nombor yang cikgu senaraikan ini. Okey, dapatkan cikgu faktor bagi nombor Okey, faktor bagi nombor 15. B, faktor bagi 36. Dan juga faktor bagi nombor 24. Sorry, bukan nombor 4, 28. Faktor bagi nombor 28. Okey, mula-mula faktor 15, faktor 36 dan juga faktor 28. Okey, dapatkan cikgu. Okey, kita buat pembelahan. Okey, tengok faktor bagi 15. Jadi yang pertama sekali bila kita nak buat, kita kena lakukan pembahagian berulang. Tak payahlah dulu cikgu bagi semua orang kira dulu. Okey, boleh. Tapi cikgu saya dah buat. Awak dah buat, dapat dah. Tak apa dah buat, bagus lah. Buat. Siapa yang dah siap, raise hand. Cuba tengok. Okey. Saya dah send lah kat cikgu. Awak dah send ke saya. Tiga-tiga nombor tu. Hafi Naufal. Awak send kat saya. Bila awak send kat saya? Ada lah cikgu. Tak. Yang terbaru ni. Faktor bagi 15, faktor bagi 36 dan juga faktor bagi 28. Oh belum sekejap. Okey, cuba buat sama-sama. Okey. Dapatkan saya dulu faktor bagi 15, faktor bagi 36 dan juga faktor bagi 28. Siapa yang dah siap, present cuba tanya jawapan dia. Cuba ke senarai kat sini. Sebab ini masih lagi review minggu lepas punya cerita. Sebab hari ni cikgu akan masuk pada faktor perdana, lepas tu cikgu akan masuk pada faktor sepunya. Okey. Okey, dapat tak? Orang yang pertama, Risian siapa? Cikgu nak jawapan faktor 15. Sekejap cikgu. Okey, walaupun kadang-kadang cikgu nak minta orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tapi tolong jangan kelang kabut bila awak selesaikan soalan awak. Sebab matematik bila awak tersilap satu step, dia akan drag sampai ke bawah jawapan awak salah. Jadi jangan kelang kabut, pastikan awak buat kalau nak kerja pantas dan tepat. Dia tak ada istilah cuai kat situ. Sekali awak cuai dekat jalan kerja atas, dia akan sambung sampai ke bawah. Okey, jadi kena berhati-hati. Walaupun awak rasa awak nak kejar, jadi jangan cuai. Sebab cikgu banyak jumpa dah ni, banyak jumpa sangat dengan abang-abang awak yang sebelum ni. Memang dia orang pertama yang siap. Sekejap cikgu. Tapi bila cikgu semak jawapan dia Dah salah. siap cikgu. Dah siap dah? Siapa tu? Cuba Risian kita tengok. Dah jawapan dah cikgu. Jawapan dah cikgu. Kenapa dah siap? Dah. Okey, bagikan cikgu faktor 15. Apa jawapan dia? 1, 3, 5, 15. 1, 3, 5, 15. Dengar. Okey. Yang lain dapat tak? Kalau dapat, okey, kita buat sama-sama. Tengok. Bila dah dapat jawapan, kita cuba tengok. Kita buat faktor 15. Kita buat pembagian berulang ke bawah. Kita menggunakan nombor perdana yang cikgu dah senaraikan kat sini. Okey. Jadi kita memulakan dengan nombor perdana yang paling kecil. 2 tak boleh kalau kita nak bagikan dengan nombor ganjil. Jadi kita ambil 3. Nombor 3. Okey, 3. Jadi 15 bagi 3 akan dapat 5. Terusnya kita Hasan okey, cuba ambilkan ini dulu. Okey, 5. 5 kita ambil. 5 kali 5 akan dapat 1. Okey, jadi habis selesai. Jadi kita senaraikan semula nombor perdana yang kita pakai adalah 3, 5. Pembagian pendarapan 2 digit, 3 darab 5. Darab 5, 15. Pendarapan 3 digit, pendarapan 3 digit tak ada sebab nombor perdana yang kita buat pembahagian berulang yang kita buat sebanyak 2 kali sahaja.
Jadi kita buat penerapan 2 digit saja. Dia tinggal 5, 15. Jadi kita 15. akan dapat faktor perdana bagi 15 adalah bermula dengan nombor 1, 3, 5, 15. Okay, good. Habis. Okay. Okay, cikgu berhenti sekejap. Kita bagi lalu untuk azan. Okay. Sementara tu, okay, awak buat untuk faktor 36, faktor 28. Buat yang B pula cikgu. Buat sampai apa yang tak kena kat sini. Sementara Amir nak menunggukan azan ni. Okay, faktor 36, faktor 28, faktor 63, faktor 72. Cikgu, nombor B dah dapat. Okay, yang nombor 4. Siapa yang dapat tu? Yang B dah dapat. Cuba awak resend, cuba tengok nama awak. Nazir Danish. Okay, apa soalan B? Faktor 36. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 18, 18, 36. 36. Okey, jadi untuk faktor 36 kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Okey, jadi kita semak sama-sama. Jadi untuk faktor 5 ni cikgu padam. Faktor 15. Jadi kita buat yang E tadi. Kita dapat, kita padam. Kita tengok dalam kerja untuk faktor 36. Okey, 36 kita buat pembahagian berulang. Kita menggunakan nombor perdana yang paling kecil dahulu, nombor 2. Okey, 36 bagi 2 kita akan dapat 18. Okey, 18 kita bahagi lagi dengan pembahagian berulang yang kedua, kita menggunakan nombor perdana yang paling kecil lagi iaitu 2. 18 bagi 2 dapat 9. Okey, kita menggunakan lagi pembahagian berulang yang ketiga, menggunakan nombor perdana yang bernombor berapa? 2 tak dapat. 3. Ganjil tak boleh bagikan dengan nombor genap. Kita ambil 3. 9 bagi 3 akan dapat 3. Lepas tu last sekali kita menggunakan nombor pembagian yang keempat. Kita menggunakan nombor perdana 3. 3 bagi 3 1. Okey, selesai. Bila last sekali kita dapat 1, maknanya pembagian berulang kita habis terbesarkan tu saja. Okey. Jadi kita keluarkan balik nombor perdana yang kita pakai, iaitu 2 dan 3. Kita tengok pendarapan 2 digit. Okey, pembagian berulang kita lakukan sebanyak berapa kali tadi? Pembagian berulang kita sebanyak 4 kali. Okey, iaitu 2, 3, 3. Okey, kita buat dulu penerapan 2 digit. Kita menggunakan 2 darab 2. Lepas tu 2 darab 3. Lepas tu 3 darab 3. Ada lagi tak penerapan 2 digit yang cikgu tak catat lagi? Tak ada dah. Okey, clear tak gambar cikgu? Gambar clear tak? Nampak? Clear sangat. Okey, clear sangat, alhamdulillah. Okey, jaga 3. Okey, penerapan 2 digit. Ada lagi tak yang tertinggal? Tak ada dah. Semua dah cikgu dah catat kan? Jadi kita pergi pada penerapan 3 digit. Penerapan 3 digit kita ambil 2 darab 2 darab 3. Okey, apa lagi penerapan 3 digit? Okey, 2 darab 3 darab 3. Ada lagi tak penerapan 3 digit yang tertinggal?
Tak ada dah semua dah catat dah kan? Okey, jadi last sekali kita pergi pada penerapan 4 digit. Sebab kita melakukan pembahagian berulang sebanyak 4 kali, jadi penerapan digit yang terakhir pasti akan melalui 4 digit. Pasti akan ada 4 digit. Jadi akan dapat 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey, habis. Jadi baru kita senangkan semula. 2 darab 2 4, 2 darab 3 6, 3 darab 3 9, 2 darab 2 4, 4 darab 3 12, 2 darab 3 6, 6 darab 3 18, 2 darab 2 4, 4 darab 3 12, 12 darab 3 36. Okey, selesai. Jadi kita akan jawapan-jawapan bermula dengan nombor 1. 1 adalah faktor bagi semua nombor. Ingat, jangan tertinggal nombor 1. Okey, 1. Jadi jawapan faktor 36 adalah 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 9 12 18 36. Okey, tahniah kawan awak yang tadi tu. Siapa? Nazir Danish. Okey, seterusnya. Cikgu Dah C salim dah belum? dapat. Nanti. Dah salim belum ni? Dah salim belum? Dah. Okey dah. Ah, Okey, kalau dah sudah cikgu padam hari ni. Kita tengok pada soalan yang C. Okey, soalan C. Siapa yang dah dapat? Listen. Okey, Nazir Danish kita bagi peluang kepada orang lain. Okey, Faikah Syamimi. Yang C, apa jawapan awak C? Faktor bagi 28. 1, 2, 7, 1, 2, 7, 4, 14, 4, 14, 28. 28. Okey, ini bagi kawan awak yang dapat. Okey, kita semak sama-sama. Tengok, kita buat pembahagian berulang untuk faktor 28. 28, kita buat pembahagian berulang. Kita ambil dengan nombor peranan paling kecil, 2. Okey, 28 bahagi 2 akan dapat 14. 14 bahagi 2 akan dapat 7. 7, kita nak guna nombor peranan berapa? Nak bagikan dengan 7? 7 juga. 7. Okey. Jadi 7 bahagi 7 akan dapat 1. Okey, dah tinggal 1 habis selesai. Jadi kita keluarkan semula. Keluarkan semula nombor peranan yang kita pakai iaitu 2 dan 7. Berapa kali pembagian berulang yang kita lakukan? Kita lakukan pembagian berulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi last kali pendarapan pasti melibatkan pendarapan 3 digit. Jadi kita tengok pendarapan 2 digit dahulu. Iaitu 2 darab 2. Seterusnya 2 darab 7. Ada lagi tak penerapan 2 digit yang tertinggal? Tak ada. Tak. Okey, kita pergi pada penerapan 3 digit. Iaitu 2 darab 2 darab 7. Okey, baru kita dah habis kita selesaikan. Okey, kita keluarkan semula. 2 darab 2 4. 2 darab 7 14. Okey, 2 darab 7 2 darab 2 4 4 darab 7 28. Jadi kita senaraikan semula faktor bagi 28 adalah 1 2 7 4 14 28. Okey, tahniah Pak Ika Syamimi. Okey, alhamdulillah. Okey, dapat tak yang lain? Dapat tak? nampak. Okey, tak boleh tak ni? Clear tak ni? Clear. Dia Okey, cikgu. okey. Okey, alhamdulillah. Dah salin belum? Kalau Dah, ada dah. kalau ada yang belum salin, beritahu tahu Cikgu perlukan feedback awak ni. Okey, dah salin cikgu padam Kita akan pergi pada soalan D. Dah. Dah cikgu dah siap. Okey, good. Okey, tengok pada soalan D. Faktor bagi 63. Okey. Okey, yang dah jawab kita bagi peluang pada yang belum jawab. Muhammad Nazrin dengan Adam Daniel. Okey, Adam Daniel. Adam Daniel. Cepat, okey Adam Daniel. Ya, Cik. Okey, ada yang bagi jawapan dekat ruang chat. Ini untuk yang mana ni? Yang 63 Okey, Wan Nasha Kristina. Okey, Wan Nasha Kristina pun dah bagi jawapan iaitu 1. Adam Daniel? Adam Daniel dulu, cepat. Cikgu dan saya tu sekat. Okey, Adam Daniel, berapa jawapan yang awak dapat? Sama tak sama seperti Wan Nasha Kristina? Adam Daniel, berapa jawapan awak? Saya tak buat lagi. Tak buat lagi, macam mana awak boleh resign? Okey, cikgu ambil pada jawapan Wan Nasha Kristina. 137 137 9 21
9, 21, 63. Okey, jadi kita buat sama-sama. Okey, tengok. Kita lakukan pembahagian pada nombor 63. Kita lakukan pembahagian berulang. Jadi kita kena bagi dengan nombor apa ni? 63 ni. Kita ambil faktor nombor peranan yang paling kecil iaitu 2. 63 boleh bagikan dengan 2 tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi boleh tak boleh, kita Tiga. pergi pada nombor peranan yang kedua iaitu nombor 3. Nombor 3 bagi 3 dapat berapa? 21. 21. Okey, seterusnya kita nak ambil nombor peranan berapa ni? Untuk dibagikan dengan 21. 3. 3 lagi. 21 bagi 3 dapat 7. 7. Tujuh. Seterusnya nombor peranan berapa? 7. 7. Terus ambil 7. 7 bagi 7 kita akan dapat 1. Bila dah keluar akhir sekali jawapan ke 1, maknanya habislah pembahagian berulang kita. Okey, cuba tengok pembahagian berulang kita lakukan sebanyak berapa kali? 3 kali pembahagian berulang yang kita lakukan. Jadi maksudnya last kali pendarapan mesti melibatkan 3 digit. Jadi kita keluarkan dahulu nombor peranan yang kita pakai, iaitu nombor 3 dan 7. Boleh tak setakat tu? Boleh. Boleh. Okey, kita tengoklah apa tu. Boleh. Kita lakukan penerapan 2 digit, iaitu 3 darab 3. Boleh? Okey, seterusnya. Ada kita penerapan 2 digit, iaitu 3 darab 7. 7. Okey, lakukan. Ada kita penerapan 2 digit? Tak ada. Ada. Habis dah penerapan 2 digit? Habis. Okey, habis dah penerapan 2 digit. Kita pergi pada penerapan 3 digit. Apa dia? 3 darab 3 darab 7. Okey. Jadi sekarang ni dah habis. Dah habis dah belum penerapan? Dah habis dah. Jadi kita tengok 3 darab 3 dapat 9. 3 darab 7 dapat 21. 3 darab 3 9. 9 darab 7 dapat 63. Okey, kita tengok jawapan Wan tadi, iaitu 1, 3, 7, 9, 21, 63. Okey, tahniah Wan. Betul jawapan awak. Okay, jadi ni cara dia. Okey, dah salin dah. Dan last sekali untuk faktor 72. Faktor 72. Okey, siapa yang lesen? Dah siap? Belum cikgu, tunggu cikgu, tunggu. Kita tunggu kawan-kawan awak. Tu ada yang tangan tu? Siapa yang tangan? Okey, Azhar Silihin. Okey, Azhar Silihin. Betul tak cikgu sebenar bawah ni? Sebab cikgu tulis sampai cikgu nampak SALIHI je ni. Betul, Azhar Silihin. Salihin cikgu. Salihin Azhar Silihin. Okey, Azhar dah siap dah? Azhar dah siap dah? Dah. 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 Azhar dah siap? Dah, okey. Apa jawapan dia Azhar? Faktor bagi 72? 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 12, 12, 24, 72. 24, Ah. 24, Ah. dan 72. Ah, tu je. 72. Okey, good. Okey, tak apa, kita buat dulu. Kita tengok jalan kerja dia. Cikgu, dah cikgu. Dah, Nazir ini selamat. Azhar sendiri dah siap dah. Tak apa, kita bagi peluang semua orang merasa. Okey, kalau awak tak dapat nak buat, cikgu tak dapat nak tanya awak, so kurang-kurangnya kita boleh semak jawapan kita pun dalam. Okey? Tengok, kita lakukan pembahagian berulang bagi faktor, bagi nombor 72 sebab kita nak cari faktor dia. Okey, tulis 72. Okey, kita lakukan pembahagian berulang. Kita ambil nombor peranan yang paling kecil dahulu supaya mudah tersusun. 2. 72 bagi 2 dapat berapa? 36. 36. Good. 36 bagi 2 dapat berapa? 18. 18. Good. 18 bagi 2 dapat berapa? 9. 9. 9 kita nak gunakan nombor peranan berapa pula? 3. 3. Good. 9 bagi 3 dapat berapa? 3. 3. Dan kita gunakan nombor 1. peranan. 3 bagi 3 dapat 1 aja dah selesai lah kita punya pembahagian berulang. Berapa banyak kali pembahagian berulang kita lakukan? 2. Pembahagian berulang yang kita lakukan sebanyak berapa kali? 6. 5 kali pembahagian Lima. kita lakukan. Okey, jadi kita keluarkan semula.
Keluarkan semua nombor peranan yang telah kita pakai, iaitu nombor 2 dan 3. Baru kita lakukan pendarapan. Okey? Pendarapan 2 digit dahulu. Iaitu 2 darab 2. Lepas tu 2 darab 3. Seterusnya 3 darab 3. Ada lagi tak pendarapan 2 digit? Kita tinggal. Ada. 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 Sekarang kita pergi pada pendarapan 3 digit. Iaitu 2 darab 2 darab 2. Okey, seterusnya 2 darab 2 darab 3. Seterusnya pendarapan 3 digit. 2 darab 3 darab 3. Ada lagi tak pendarapan 3 digit yang kita tinggal? Tak ada. Tak. Tak ada. Okey. Bila tak ada, kita pergi pada pendarapan 4 digit. Iaitu 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey. Tutup mic. Ros. Bukan Ros. Siapa ya? Okey. Pendarapan 4 digit seterusnya. Iaitu 2 darab 2 darab 3 darab 3. Ada lagi tak cikgu tertinggal pendarapan 4 digit? Tak ada dah kan? Dan last sekali kita pergi pada pendarapan 5 digit. 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Jadi awak kena ingat bila pembagian berulang kita lakukan sebanyak 5 kali, pastikan last sekali pendarapan kita mesti melibatkan 5 digit. 5 kali pembagian berulang, 5 kali digit kita darab. Okey, jadi bila sudah kita keluarkan semula. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. Okey, 3 darab 3, 9. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 20. 4. Okey. Betul-betul tu? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 berapa? 24. Okey, 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Dan last sekali pasti kita akan dapat 72. Last sekali pasti kita akan dapat nombor yang kita cari faktor itu semula, iaitu 72. Jadi kita senaraikan semula faktor bagi 72 adalah bermula dengan nombor 1. Walaupun bila awak lakukan dalam kerja ni nombor 1 tak ada, jangan tertinggal nombor 1. Ini kan tak dapat markah penuh. Okey, walaupun dalam pembagian berulang yang awak lakukan ini, okey, lepas tu pendarapan digit by digit, jadi nombor 1. Jawapan awak pastikan ada nombor 1. Jangan tertinggal. Okey, sebab 1 merupakan faktor bagi semua nombor. Okey, jadi faktor bagi 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6. Alamak. Tertinggal nombor 9 lah. Tadi jawapan kita ni 9 tertinggal, 8 Ada tertinggal 3 nombor cikgu. 8, 9 tertinggal, 8 tertinggal. 8, 9, 18 dengan 36. Okey, kenapa? 8, habis apa lagi tertinggal, 8 tertinggal. Lepas tu 12 sekian pun tertinggal. 12 betul, 18 tertinggal. 24 betul, 36 tertinggal. Dan last 32. Ada 4 nombor tertinggal kat situ Hafiz Nafal. Cikgu takut bila awak tertinggal nombor nanti bagi faktor bagi nombor 72, awak tak dapat markah penuh. Andai kata markahnya hanya 1 saja sayang, terus salah. Okey, jadi make sure jangan ada yang tertinggal. Boleh tak? Okey, good. Jadi tolong jangan ada tertinggal. Dan satu yang cikgu nak ingatkan, bila matematik jangan cuai. Jangan cuai, jangan tertinggal. Okey, mungkin kadang-kadang awak rasa awak nak cepat, nak buat cepat. Kadang-kadang bila cepat tu yang kita silap. Okey, tahniah. Okey, jadi untuk faktor ini, cikgu rasa awak dah dapat tangkap dah ni. Cara nak cari faktor bagi satu nombor. Okey, yang lain dah salin belum? Dah salin cikgu nak padam ni? Belum cikgu, banyak sangat.
Belum banyak sangat. Okey, tak apa, cikgu bagi masa. Cepat, cikgu bagi masa 1 minit. Dah. Okey, yang dah tanya. Okey, yang belum salin dulu. Okey, cikgu akan padam yang atas dulu. Yang ni salah cikgu. Ya, dia tak salah. Untuk faktor 72 tadi yang kawan awak bagi, siapa ni? Hafiz Naufal ke? Okey, tak salah, tak salah. Jawapan tak salah, tapi jawapan awak tertinggal. Ada faktor yang tertinggal kat situ. Bila ada faktor yang tertinggal, andai kata markah penuh dia 1, jadi skema dia kemungkinan sekiranya tertinggal terus salah saja. Okey, sayanglah, sayang. Okey. Jadi yang tertinggal tadi cikgu tambah, kawan awak ni dia tertinggal nombor 9, 8, 18 dan juga 36. Ada 4 nombor tertinggal. Okey. Okey, dah belum? Belum. Okey, cepat kita nak pergi pada perkara yang kedua ni. Okey, yang pada yang dah sudah, tunggu kawan-kawan awak yang lain. Okey, untuk soalan seterusnya, ini soalan dia. Okey, salin Okey, soalan dia, adakah nombor dalam kurungan adalah faktor bagi nombor berikut? Okey, jalan kerja pembagian 2 ulang ni dah sudah belum? Dah. Dah, cikgu padam Okey, soalan dia, adakah nombor dalam kurungan adalah faktor bagi nombor berikut? Contoh seperti soalan A. Okey, cuba soalan. Okey, 72 dalam kurungan 2. Adakah 2 merupakan faktor bagi nombor 72? Jadi macam ni kita nak cari? Senang saja. Awak menggunakan kalkulator. Awak on kalkulator. Okey, 72 bahagi 2. Berapa dapat? 36. 36. Okey, bila dapat nombor genap 36, okey, maknanya dia 2 adalah faktor bagi 72. Maknanya dia bukan perpuluhan, tiada baki. Maknanya jawapan kita nombor bulat. Jadi ya, jawapannya adalah ya. 2 adalah faktor bagi nombor 72. Okey. Okey. Adakah nombor dalam kurungan adalah faktor bagi nombor berikut? Nombor 72 dalam kurungan ni ada 2. Kita nak tahu adakah 2 faktor bagi nombor 72? Bila kita lakukan pembahagian 72 bahagi dengan 2, kita dapat 36. Bila jawapan kita nombor genap, okey, nombor genap bukan perpuluhan. Jadi memang nombor genap. Ya, 2 adalah faktor bagi 72. Okey, untuk contoh B pula.
63 dalam kurungan adalah 3. Kita nak cari, adakah 3 faktor bagi nombor 63? Jadi kita bahagikan 63 bahagi 3 dapat berapa? 21. 21. Okey, nombor genap ke perpuluhan? Nombor genap. Jadi bila dapat nombor genap, ya 3 adalah faktor bagi nombor 63. Boleh tak sekat tu? Boleh tak? Direct terus ni? Boleh. Okay. Boleh, faham. Okey, tengok yang C pula. Tengok Tak yang C faham. pula. Tak faham. Okey, tengok yang C, Sekejap yang C. Okey, yang C. 85 dalam kurungan 7. Adakah 7 faktor bagi nombor 85? Okey, kita bagikan. Bagi 85 bahagi 7. 85 bahagi 7. Dapat berapa jawapan? 12.143. 12.143. Okey, jadi bila dapat 12.143, dia bukannya nombor genap, maknanya dia ada baki. Jadi bila awak dapat perpuluhan, jawapan kita tidak. Okey, 7 bukan faktor bagi nombor 85. Boleh tak sekat tu? Kita tengok yang D pula, Oh, dah faham, dah faham. Dah faham. Okey, yang D pula kita tengok. Okey, 173 dengan nombor 9. Adakah 9 faktor bagi 173? Okey, cuba bahagikan. 173 bahagi 9. Dapat berapa? 19.2. 19.2. Jawapan dia Banyak pecahan. lagi 2 kat belakang duit tu. Ha? Ada banyak lagi 2 kat belakang Ya duit tu. betul, ada lagi banyak dua. Betul. Sekarang jawapan kita perpuluhan ke nombor genap? Perpuluhan. Perpuluhan. Jadi bila kita dapat perpuluhan, jawapan kita adalah tidak. Okey, 9 bukan faktor bagi nombor 173. Boleh tak sekat tu? Okey. Boleh. Yang A dengan B dah salin belum? Boleh. A dengan B dah salin belum? Belum. Belum. Okey, salin dulu cepat. Dah cikgu, dah. Okey, tapi tunggu kawan awak yang lain. Kita tunggu kawan awak yang lain. Kita bagi contoh lagi, jangan risau. Kita bagi contoh lagi. Okey, dah belum? Dah cikgu. Belum. Okey, cepat. Okey, ingat kalau kita nak cari faktor, senang je. Sekiranya dia bagi satu nombor, lepas tu dia bagi nombor dalam kurungan, dia tanya, adakah nombor dalam kurungan merupakan faktor bagi nombor tersebut? Sekiranya kita lakukan pembahagian, kita dapat perpuluhan, maknanya nanti kita lakukan bahagi mesti ada baki. Jadi nombor tu bukan faktor bagi nombor tersebut. Tapi sekiranya kita lakukan pembahagian, okey, kita lakukan pembahagian contohnya 63 bahagi dengan 3. Dia tanya, adakah 3 faktor bagi nombor 63? Kita lakukan pembahagian 63 bahagi 3, kita dapat nombor genap, betul-betul nombor genap. Okey, nombor bulat, kita dapat nombor bulat, bukan perpuluhan. Kita dapat 21. Jadi ya, 3 adalah faktor bagi nombor 63. Jadi kalau lepas awak lakukan pembahagian, awak dapat nombor bulat, tiada perpuluhan, maknanya nombor itu adalah faktor bagi nombor tersebut. Tapi sekiranya lepas pembahagian, awak dapat jawapan dalam perpuluhan,
Maknanya nombor tersebut bukan faktor bagi nombor yang kita suruh cari tu. Okey? Kita siap salin dah? Dah. Dengan D belum. Dah. Yang C dengan D dah belum? C dengan D belum Okey, A dengan B dah. A dengan B dah cukup padam Dah. Okey, A dengan B cukup padam belum? Okey, kalau dah sudah dapatkan cikgu nombor ni. Nyatakan sama ada dia adalah nombor faktor bagi nombor tersebut ataupun bukan. Okey, C dengan D dah belum? C dengan D cukup padam Okey, jadi ada jawapan ada soalan E, F, G, H, I, J. Okay, yang pertama iaitu nombor 156 dengan faktor 4. Adakah? Ya. Ya. Ya, betul. Okey, kita bagi dulu. 156 bagi 4 dapat berapa? 39. 39. Jadi kita dapat nombor bulat. Jadi kita dapat nombor bulat, jawapan kita adalah ya. 4 merupakan faktor bagi 156. Okey, yang F 94 dengan 8. Adakah 8 merupakan faktor bagi nombor 94? Tidak. Kita bagikan 94 bagi 8. Dapat berapa? 12.25. 11.75. Jadi jawapan kita adalah tidak. 8 bukan faktor bagi 94. Sebab bila kita lakukan pembahagian, kita akan dapat ada baki. Okey, jadi bukan, tidak. Yang G 225 bahagikan dengan 25. Berapa jawapan kita? 9. 9. Apa yang nyanyi tu? Tutup mic. Oh, sorry. Kita dapat 9. Jadi jawapan kita adalah nombor bulat. Jadi adakah 25 faktor bagi 225? Jawapan kita adalah ya. Okey, sebab jawapan kita last sekali kita dapat nombor bulat, bukan perpuluhan. Jadi ya, 25 adalah faktor bagi 225. Seterusnya 106 dengan 3. Adakah 3 merupakan faktor bagi 106? Tidak. Bukan. Kerana apa? Kerana jawapan kita apa jawapan kita? Dapat 35.3333333. Perpuluhan 3 dan seterusnya. Jadi kita dapat perpuluhan, kita bukan dapat nombor bulat. Jadi jawapan kita adalah tidak. Okey, 3 bukan faktor bagi 106. Okey, 68 dengan nombor 3. Adakah 3 merupakan faktor bagi 68? Tidak. Bukan. 68 bagi 3 dapat berapa? 22.6. 22.6666667. 2,67. Jadi jawapan kita tidak. Sebab kita tidak dapat nombor bulat. Kita masih lagi dapat perpuluhan. Okey, dan last sekali 208 dengan 10. Apa jawapan kita?
20/8. 20/8. Jadi jawapan kita Kan. tidak juga. Sebab kalau kita lakukan pembahagian, kita akan dapat baki. Jadi mudah Jadi kena ingat tau. Jadi soalan awak timbul macam ini, sekiranya awak jumpa soalan macam ini yang menyatakan adakah nombor dalam kurungan merupakan faktor bagi nombor yang dinyatakan, awak lakukan pembahagian. Bila awak lakukan pembahagian, sekiranya awak dapat baki pastinya perpuluhan, jadi jawapan dia tidak. Sekiranya awak dapat nombor bulat, okey, jawapan dia adalah ya. Boleh? Boleh. Boleh tak setakat ni? Boleh. Okey? Okey, kalau boleh, okey, baik, kita pergi seterusnya. Yang ini cukup padam Cukup padam yang ini. Kejap cikgu, kejap. Okey, cepat. Dah. Nanti anda sudah tunggu kawan awak. Okay, dah cikgu. Okey, good. Ya, cikgu. Okey, kalau dah sudah, kita pergi pada seterusnya. Itu faktor. Dah belum? Tadi siapa cakap belum tadi? Cikgu Belum. Okey, belum tak apa. Okey, salin dulu. Gambar dengan suara cikgu clear tak? Clear saya sangat. Clear. Okey, alhamdulillah. Okey, salin cepat. Okey, sabar kita tengok kawan awak yang lain. Okey dah? Dah. Okey, semua dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey dah. Cukup padam Kita akan pergi pada yang kedua untuk malam ni. Kita akan pergi pada faktor perdana. Okey, salin yang ini, apa itu yang nyatakan tentang faktor perdana? Okey, salin, faktor perdana. Okey, faktor perdana. Faktor bagi suatu nombor yang merupakan nombor perdana. Okey, jadi sebelum-sebelum ni awak dah buat. Kita cari faktor bagi nombor yang sebelum-sebelum ni. Ingat lagi tak? Okey, jadi kalau cikgu minta faktor bagi nombor 9. Apakah faktor bagi nombor 9? Iaitu 1, 3 dan 9. Okey, ini adalah faktor. Ini adalah faktor bagi 9 iaitu 1, 3, 9. Tapi sekiranya kita minta faktor perdana bagi nombor 9, antara tiga nombor ini 1, 3 dan 9, yang manakah merupakan nombor perdana yang terdapat dalam ni? Jadi jawapannya adalah 3. Itu saja jawapannya. Faktor perdana 9 adalah 3. Tapi kalau untuk faktor bagi nombor 9 adalah 1, 3, 9. Faktor perdana 9, 3. Boleh tak setakat tu? Boleh, dia kena cari yang nombor perdana je.
Ya betul. Dia cari yang nombor perdana saja. Sebab itu cikgu dah senaraikan kat sini. Cikgu dah senaraikan semua perdana nombor kat sini. Jadi kita tengok. Okey. Seterusnya tengok. Ini nombor 1. Nombor 2. Kita cari faktor bagi nombor 8. Apakah faktor bagi nombor 8? Iaitu 1, 2, 4 dan juga 8. Jadi kalau faktor perdana bagi nombor 8 adalah apa dia? 2. 2 sahaja. Sebab 1 bukan nombor perdana, 4 bukan nombor perdana, 8 bukan nombor perdana. 2 sahaja nombor perdana. Jadi jawapan dia adalah faktor perdana bagi nombor 8 adalah 2. Boleh tak sakan tu? Boleh ya? Jadi tahu tak faktor perdana? Seterusnya kita tengok seterusnya. Nombor seterusnya. Okey, faktor bagi nombor 15. Nombor 3. Faktor bagi nombor 15 adalah 1, 3, 5 dan juga 15. Faktor bagi 15 adalah 1, 3, 5, 15. Tapi sekiranya dia tanya pada awak dapatkan faktor perdana bagi nombor 15 antara 4 ini, yang manakah nombor perdana? Jadi saya akan dapat 3 dan 5 sahaja. 1 bukan nombor perdana, 15 bukan nombor perdana sebab 15 boleh dibahagi dengan 3, boleh dibagi dengan 5. Jadi faktor perdana bagi 15 adalah 3 dan 5 sahaja. Boleh tak sakan tu? Boleh. Boleh. Okey, cuba tengok faktor bagi 36. Faktor bagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Okey. Faktor bagi 36. Faktor bagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Jadi faktor perdana bagi 36 apa dia? 3, 2, 3. 2, 3, ada yang tak? 9 tak boleh, 9 boleh dibagi dengan 3. Jadi 9 bukan nombor perdana. Tak ada. Jadi faktor perdana bagi 36 adalah 2 dan 3 sahaja. Okey. Walaupun faktor dia banyak, tapi bila kita rujuk balik nombor perdana yang kat sini, yang ada dalamnya hanya 2 dan 3 sahaja. Jadi faktor perdana bagi 36 adalah 2 dan 3 sahaja. Boleh tak sahaja tu? Boleh. Boleh? Okey, kita nak pada ni nombor 1 dengan 2. Juga pada nombor 1 dengan 2 Ya. Dah salin dah? Dah. Okey, kita pada nombor 1 dengan 2 dulu. Cikgu, mic saya bising ke? Ya, mic awak ada bunyi ada sound effect. Afiq ke ni? Haa. Afiq kan? Afiq Bunyi ke? macam gunting rambut. Afiq kan? Saya. Afiq kan mic ada bunyi dah. Afiq ke Faik kan? Hafi. Afiq. Okey? Oh Hafiz Naufal. Okey. Okey, soalan seterusnya ni, tengok. Yang ini nombor 4, okey nombor 5. Okey, faktor bagi 28, nombor 6. Faktor bagi 63. Okey, dapatkan dulu cikgu faktor bagi 28 dan juga 63. Faktor tahu, faktor bagi nombor 28 dan juga faktor bagi nombor 63.
Cikgu tak minta lagi faktor perdana. Cikgu minta faktor bagi 28 dan juga faktor 63. Okey, hari ni dah siap? Dah. Siapa ya? Siapa tadi yang dah siap? Listen. Saya. Mana? Tak nampak pun. Nazir Danish. Okey. Apa jawapan untuk faktor bagi 28? 1, 1, 2, 2, 4, 4, 7, 7, 14, 14, 28. 28. Okey, 28 darab 1, 28. 14 darab 2, 28. Darab 4, 28. Okey, cikgu semak semula. Faktor bagi 28, 1, 2, 4, 7, 28. Okey, jadi faktor bagi 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28. Jadi kita cari faktor perdana bagi 28. Faktor perdana antara banyak-banyak faktor tersebut. Jadi apakah faktor perdana bagi 28? 2 dan 7 aja. 2 dan 7 sahaja. 2 dan 7 sahaja. Jadi yang lain bukannya nombor perdana. Okey, 1 memang bukan nombor perdana. 4 bukan nombor perdana sebab boleh dibagi dengan 2. 14 bukan nombor perdana sebab boleh dibagi dengan 2 dan juga dengan 7. Dan 28 bukan nombor perdana sebab boleh dibagikan dengan 2 dan juga 12. Banyak lagi dia boleh bagi. Okey. Jadi faktor perdana bagi 28 hanya nombor 2 dan 7 sahaja. Okey, jadi faktor bagi 63 pula. Dah ego 1. Nazir Danish tunggu dulu. Saya. Nazir Danish kita bagi peluang kepada orang lain. Saya. Pak Ika Syamimi dah angkat dulu. Okey, Pak Ika Syamimi. Cikgu. 1, 1, 3, 3, 7, 9, 7, 9, 21, 63. 21, 63. Okey, kita semak. 1, 3, 7, 9, 21, 63. Okey, good. Sama tak dengan Afi? Afi Nafal? Sama. Sama. Okey, good. Okey, jadi sekarang ni faktor bagi nombor 3. Kita dapat 1, 3, 7, 9, 21, 63. 63 darab 1, 63. 21, nombor 3 darab 1, 63. 21 darab 3, 63. 7 darab 9, 63. Okey. Jadi sekarang ni faktor perdana. Faktor perdana bagi 63 adalah, okey, mana? Apakah faktor perdana bagi kita? 3. 7. Ada lagi tak? Saya dah, 2 saja. Jadi faktor perdana bagi 63 adalah 3 dan 7 sahaja. Jadi awak nampak tak beza ni? Nampak tak beza antara faktor dengan faktor perdana? Nampak tak ni? Fikiran yang contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Untuk faktor perdana. Sebelum kita pergi pada faktor sepunya. Okey. Iaitu soalan nombor 7. Carikan cikgu faktor bagi 72. Faktor bagi 72. Siapa yang dah dapat? Pak Ika dah dapat ke? Oh belum? Okey. Jadi sudah dapat dah? Ni nombor cikgu bagi tadi lah cikgu. Oh ya Dah ke? cikgu dah dapat dah. Okey, sebenarnya nombor-nombor yang ini kita dah banyak buat latihan. Kalau awak semak pada latihan awak, memang awak akan jumpa faktor-faktor ni. Okey, faktor bagi 72. Apakah faktor bagi 72? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 9, 8, 12, 18, 24. Semula 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72,
Okey, 72. Okey, jadi faktor bagi 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 26 dan 72. Okey, itu adalah faktor bagi 72. Tapi sekiranya kita cari faktor perdana bagi 72, berapa kita punya jawapan? Iaitu 2, 2, 3, 3. ada lagi tak? Okey, 2, 3, 4 boleh dibagikan dengan 2, bukan nombor perdana. 6 boleh dibagikan dengan 2, 8 boleh dibagikan Ada, dengan Cikgu. 2, 9 boleh dibagi dengan 3, 12 boleh bagi 2, 18 boleh bagi 2, 24 boleh bagi 2, 36 boleh bagi 2, 72 boleh bagi 2. Jadi faktor perdana bagi 72 hanyalah 2 dan 3 sahaja. Okey, jadi boleh tak saya kata faktor perdana? Boleh. Okey, cikgu yang penting cikgu nak tahu awak mesti dapat bezakan di antara faktor dengan faktor perdana. Boleh tak saya kata tu? Boleh. Okey, boleh. Dah salin dah? Dah salin cikgu padam ni? Sekejap cikgu. Belum. Cikgu. Okey, yang 56 dah salin dah? 56 dah salin cikgu padam? Dah. Ada. Belum. Okey. Okey, 56 cepat. Salin dulu, cepat. Tengok kat rumah ke cikgu? Ha? Tengok kat rumah ke? Apa dia? Awak cakap? Cikgu kat rumah. Ya, saya kat rumah saya. Mana boleh keluar kan PKP? Kena panggil aku sebab kamar lah. Oh, macam Jangan buat pasal. Cikgu berani, cikgu keluar lah. Weh, cikgu tanya awak. Awak tak cikgu pula. Awak tu kalau berani keluar. Tadi saya keluar cikgu. Keluar memang boleh. Takkan urusan penting. Tapi untuk berjalan-jalan untuk lepak-lepak tak ada dah. Cikgu ada. Okey, cepat Salin. Cikgu nak masuk yang paling penting adalah yang ini. Cepat dah belum ni? 5 dah pergi padam Sepunya. 5 dah. Okey, 5 dah. 6 dah. Belum. Cepat. Cikgu saya semua dah. Bagus. Agak-agak awak semua ni bila awak nak bersekolah ni agak-agak ni? Sekolah kita buka bila? Tahun depan. Lepas. Depan. Ha? Tahun depan. Serius tak? Sekolah buka bila ni? Kita dah memang selama lama ni kita dah kat rumah je ni. Lepas tu. Okey, sama-sama lagi kita doa. Okey, semoga awak semua dapat kembali ke sekolah semula. Dapatlah cikgu tengok wajah-wajah awak. Walaupun dah hampir 2 bulan kita sekolah ni, kita belajar tapi rupa awak seorang pun cikgu, boleh katakan semua cikgu tak kenal. Lantas kalau selisih kat luar pun cikgu tak tahu tu anak murid cikgu. Dengar suara dia sahaja. Okey, kalau cikgu tak tahu lah kalau awak dah macam cikgu belum? Apa cikgu? Agak kalau selisih kat luar kenal tak? Kenangan. Okey, dah belum? 5, 6, 7 ni cikgu nak padam ni? Dah. Okey, dah 5, 6 dah. 7 belum. Okey, 5, 6 dah. Cuba 5, 6 dahulu. Cikgu hari ni habis pukul 10 ke 10.30? 10 lah, 10. Kita tak nak kerja pukul awak. Okey, ada setengah orang kadang-kadang mata tidur dia pukul 10. Supaya dia berpengalaman. Walaupun cuti, mata tidur kena jaga. Penting. Supaya tak terganggu. Okey, dah. Okey. Kalau dah kita akan masuk pada yang terakhir iaitu faktor sepunya. Okey, Salin. Ya. Ya, siapa tu? Okey, mak saya missing kan? Tak. Okey.
Okey, nombor 7 ni Cikgu Adam tau. Nombor 7 ni Cikgu Adam Okey, faktor sepunya. Faktor yang terdapat pada 2 atau lebih nombor. Ui, mak siapa marah tu? Okey. Sorry cikgu. Tak apa. Okey, faktor sepunya. Faktor yang terdapat pada 2 atau lebih nombor. Sebelum ini, bila kita buat latihan, awak hanya mencari faktor bagi satu nombor saja. Contoh faktor 28. Awak dapatkan dia punya faktor. Faktor 144. Awak dapatkan dia punya faktor. Betul tak? Dah faham dah. Jadi hari ini, untuk malam ini punya key dia, kunci dia. Kita nak cari faktor yang melibatkan lebih daripada 2 nombor. Sebagai contoh. Okey, ni contoh dia. Okey, kita nak cari faktor bagi nombor. Kejap ya. Okey. Dapatkan cikgu faktor bagi nombor 12, faktor sepunya. Faktor sepunya cikgu guna short form F-S bagi 12 dan juga 36. Okey, dapatkan faktor sepunya bagi nombor 12 dan juga 36. Dah belum? Jadi cara dia, okey, kita tulis balik semula nombor tu 12 dan juga 30. Faktor yang sama dalam satu benda. Macam mana? Faktor tu bila kita senaraikan semua faktor dia ada nombor yang sama. Ya betul. Okey, awak boleh guna cara yang macam awak cikgu ajar, iaitu satu-satu. Awak senaraikan faktor 12, awak senaraikan faktor 36. Awak akan dapat berderit banyak. Lepas tu awak bandingkan mana yang sama. Betul tak? Tapi ada cara dia yang lain, kita keluarkan soalan yang minta iaitu nombor 12. Kita tengok sini. Okey, fokus. Okey, dapatkan faktor sepunya bagi 12 dan 36. Jadi cara dia, kita lakukan pembahagian ulang tapi serentak. Kita mulakan dengan nombor peranan 2. Okey, 12 bahagi 2 kita dapat 6. Okey, 36 bahagi 2 kita dapat 18. Okey, setakat tu boleh tak? Okey. Boleh. Terusnya. Tak faham cikgu. Ha? Tak faham. Tak faham? Okey, tengok sini. Okey. Sebelum ini kita lakukan pembahagian berulang satu-satu nombor saja, betul tak? Contohnya kita tengok Betul. faktor bagi 12. Faktor bagi 12. Kita lakukan 12 buat pembahagian ulang. Ingat lagi tak ni? Ingat. Ingat lagi tak? Kalau kita cari faktor bagi 36, kita lakukan macam ni. 36 bahagikan berulang, pembahagian berulang. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Okey, tapi kali ni kita lakukan serentak. Kita lakukan pembahagian berulang yang melibatkan 2 nombor, iaitu 12 dan juga 36. Kita buat pembahagian berulang, kita gunakan bahagi dengan nombor peranan 2. Jadi awak nak order baju kan? Okey, 12 bahagi 2 dapat berapa? 6. 36 bahagi 2 dapat 18. 18. Kita buat 6 dengan 18. Kita lakukan pembahagian ulang. Okey, kita menggunakan nombor peranan 2. Okey, 6 bagi 2 dapat 3. 18 bagi 2 dapat 9. Okey. Okey, faham. Seterusnya, kita gunakan pembahagian berulang nombor peranan 3. 3 bagi 3 1. 9 bahagi 3 dapat 3. Boleh tak saya gaduh? Boleh. Okey, bila sekali salah satu dia awak dapat nombor 1. Cikgu, screen cover lah cikgu. Tak pun. Dia kabur ke? Kabur cikgu, kabur. Belum lagi. Tak. Rasanya dia punya juga. Lain. Lain tak kuat. Okay, dah clear. Tunggu je tu, nanti clear balik. Okey, yang lain macam mana follow up yang lain? Yang lain macam mana? Okey. Okey.
Okey, sekarang tengok. Okey. Bila kita dah lakukan pembagian bulan, kita juga dapat 1 dengan 3. Satu dengan 3. Bila, kenapa? Okey tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, tengok. Okey, jadi cikgu, off mic dulu. Sebab cikgu terganggu. Cikgu takut ada yang nak tanya soalan. Okey, jadi sekarang ini bila kita lakukan pembagian bulan yang pertama, pembahagian berulang yang kedua, pembahagian berulang yang ketiga, last sekali kita akan dapat 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 dapat 3. Okey, maknanya salah satunya ada nombor 1. Jadi kita kena berhenti. Bila kita berhenti, kita tengok. Awak ambil faktor sepunya. Kita bermula dengan nombor pilihan yang kita pakai, iaitu 2 dan 3. Okey, seterusnya kita ambil pendarapan 2 digit, iaitu 2 darab 2. Pendarapan 2 digit lagi, 2 darab 3. Okey, seterusnya kita dah habis pendarapan 2 digit, kita pergi pada pendarapan 3 digit, iaitu 2 darab 2 darab 3. Jadi kita keluarkan semula soalan jawapan kita. 2 darab 2 4, 2 darab 3 6, 2 darab 4 darab 3 12. Jadi faktor sepunya, faktor yang terdapat pada 12 dan juga terdapat pada 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 sahaja. Boleh tak setakat tu? Boleh. Okey. Sebenarnya faktor bagi 12 banyak lagi. Faktor bagi 12 banyak lagi. Faktor bagi 36 banyak lagi. Tapi kita nak cari mana yang ada pada 12 dan juga ada pada 36. Jadi kita guna cara kaedah macam ini, kita akan dapat terus, iaitu faktor sepunya bagi 12 dan juga 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan juga 12. Kalau dah dapat 1 tu dah kira habis dah. Ya. Dah selesai dah macam ni. Jadi awak tak perlu cari satu-satu. Awak tak perlu cari seperti yang awal kita belajar satu-satu. Kita terus direct terus. Okey? Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey. Ini soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Tengok soalan yang kedua. Dah salin ke belum ni? Dah. Dah salin ke belum? Dah. Okey, Dah. sebelum pada soalan yang kedua Okey, soalan yang kedua dia lebih menarik ni. Tengok lagi. Tengok ni, dia lebih menarik. Dapatkan cikgu faktor sepunya untuk bagi nombor 15, 20 dan juga 80. Dapatkan cikgu faktor sepunya bagi 15, 20 dan juga 80. Faktor Kena buat macam yang tadi ya cikgu. Ya, kita akan lakukan pembahagian berulang. Kita tulis semula 15, 20 dan juga 80. Kita akan lakukan pembahagian berulang. Jadi tengok sini. Kita ada 3 nombor direct terus. Tapi kita nak pilih nombor perdana yang ada dekat sini, kita kena pilih yang boleh bahagi dengan ketiga-tiga nombor. Yang pertama kita tengok nombor 15. 15 dia boleh bahagi dengan nombor berapa? 5 sahaja. Okey, 5. 20. 20 boleh dibahagikan dengan nombor 2, nombor 5, nombor 10 dan seterusnya. 80. Dia boleh bahagikan dengan nombor 2, nombor 10, nombor 8. Jadi antara ketiga-tiga ini ada soalan? Cikgu, kalau lepas kita dah cari faktor tu saya dapat 3, 4, 16. Macam mana dia nak cari lagi sebab 3 dengan 4 tak boleh, 16. Okey. Awak tak able ni. Awak tak lebih lagi. Okey, tunggu jap. Okey, sekarang ni kawan awak tadi yang bertanya soalan tu terlebih dah tu. Okey, belum lagi. Tengok sini Sekarang ni pada nombor 5. 5, 20 dan juga 80. Kita nak cari faktor sepunya. Maksud dia yang ada pada nombor kita nak cari. Saya faham. Jap.
Betul. Awak langkah awak tu dah lebih ke depan sikit. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Sekarang ni kita cari faktor bagi 15, 20 dan 80. Maknanya kita dah cari faktor yang ada pada 15, yang ada pada 20 dan juga ada pada 80. Setakat tu faham tak semua? Okey. Kalau semua faham kita gunakan cara yang baru iaitu kita terus pembahagian berulang untuk tiga nombor. Jadi yang pertama sekali, bila kita nak pilih nombor perdana, kita kena pilih yang boleh bahagi serentak semua sekali. Jadi cikgu pilih nombor 5. Tengok sini dulu. Okey. 15 bahagi 5 dapat berapa? 3. Betul tak? Okey. 20 bahagi 5 dapat 4. 80 bahagi 5 dapat 16. Okey, cikgu tak boleh pilih nombor 2. Cikgu tak boleh pilih nombor 2. Kalau cikgu pilih nombor 2, 15 tak boleh bahagi 2. Tapi 20 boleh bahagi 2. 80 boleh bahagi 2. Tak nak. Kita tak nak salah satu nombor tak boleh. Kita nak pilih nombor perdana yang boleh so maksudnya bahagi macam biasa tak Ego? Ya, bahagi macam biasa yang boleh bahagikan nombor tersebut, tapi kita nak ketiga-tiga nombor mesti boleh bahagi. Jangan satu sahaja, jangan dua sahaja, tak nak. Kita nak tiga-tiga nombor yang kita pilih, nombor perdana ini mesti boleh bahagi ketiga-tiga nombor dia. Okey, setakat tu boleh tak setakat tu? Boleh Ego, boleh. Jadi cikgu pilih nombor perdana 5. Cikgu bagikan 15 bahagi 5 dapat 3, 20 bahagi 5 dapat 4, 80 bahagi 5 dapat 16. Okey, setakat tu boleh tak? Okey, seterusnya. Boleh. Kita lakukan lagi pembagian berulang. Kita nak pilih nombor berapa ni? Boleh bagikan lagi tak? Kita nak pilih nombor 3. Contoh tengok Cikgu pilih nombor perdana nombor 3. Cikgu letak nombor 3 di sini. 3 boleh bahagi 3, betul, dapat 1. 4 boleh bagi 3 ke? Tak. Tak boleh. 16 boleh bagi 3 ke? Tak boleh. Tak boleh. Jadi 3 tak boleh pakai. Kita tulis nombor 4. Kita ambil nombor perdana yang paling mudah sekali nombor 2. Sebab nombor 2 memang confirm boleh bagi dengan semua. Sekarang 2 boleh bagi dengan 3 ke? Tak boleh. Boleh bagi dengan 2? Tak. Boleh. Boleh. Bagi dengan 2? Boleh. Jadi kalau awak letak apa saja nombor perdana di sini, salah satu nombor mesti tak boleh. Tak ada. Bila tak boleh, langkah kita habis setakat ini sahaja. Habis. Dah, selesai dah nombor kita. Jadi jawapan kita, faktor sepunya bagi nombor 15, 20 dan 80 adalah ini sahaja, iaitu sama dengan 5. Wah, senangnya. Boleh tak sekarang ni? Kalau awak tak percaya, awak senaraikan faktor bagi nombor 5. 1, 5, 7 pun. Okey, 5. Senaraikan faktor bagi 20. Okey, 1, lepas tu 20. 2, 10, 5. 4 dengan 5. Okey. Lepas tu faktor bagi 80. Mungkin banyak rasanya. Yang cikgu yang atas sekali tu 15. Cikgu tulis 5. Faktor 5 tu. Faktor 5 tu. Okey, 3, 15. Ya. Jadi bila awak senaraikan ini kalau kita nak guna pembahagian direct 3. Tapi kalau awak guna pembahagian berulang satu nombor, faktor 15, 1, 5, 3, 15, bagi 1, 2, 4, 5, 10, 20, faktor bagi 80, mungkin akan berderet. Kalau awak semak semula, antara ketiga-tiga faktor ini, yang pertama hanyalah 5 sahaja. Jadi faktor sepunya bagi 15, 20, 80 hanyalah 5 sahaja jawapan dia. Tak setakat tu? Faham. Boleh.
Okey, kita buat Tu tak habis salin lagi. Oh, tak ada salin lagi. Okey, jap. Yang atas tu Cikgu, ada orang kata kabur. Bukannya. Tak kabur, dia yang lain. Lain. Ada yang kata kabur Muhammad Nazir ini kenapa? Okey. Lain dia tak kuat. Oh, lupa nak lower. Alright. Wan Damia Kalisha kabur Okey, cepat. Dah saya belum? Kita cuba nak bagi lagi ni. Lagi ni supaya Dah, boleh cikgu. jelas. Dah, cikgu. Dah. Okey tak? Dah salin Dah. Yang ini pun dah ni A dengan B ni kita nak berat dengan ni. Pada. Okey, ini kita masuk sini nombor C. Tengok C. Supaya lebih jelas. Okey, C. Dapatkan cikgu faktor sepunya bagi nombor 18, 24 dan juga 36. Jadi cara dia, kita lakukan pembahagian berulang serentak 3 nombor. Okey, kita lakukan pembahagian serentak. Pembahagian berulang serentak. Tulis 18, 24 dan juga 36. Okey, kita lakukan pembahagian yang pertama. Kita pilih nombor perdana yang paling kecil dahulu, iaitu nombor 2. 18 bagi 2 dapat 9. 24 bagi 2 dapat 12. 36 bagi 2 dapat 18. Okey, boleh tak setakat tu? Okey, seterusnya kita lakukan lagi pembahagian berulang kalau boleh. 9, 12, 18. Kita nak pilih nombor 2, tak dapat sebab sini ada nombor ganjil 9. Kita ambil nombor perdana 3. 9 bahagi 3 dapat 3. 12 bahagi 3 dapat 4. 18 bahagi 3 dapat 6. Okey, seterusnya kita nak lakukan pembahagian berulang kalau dapat. Kita tengok, sini ada 3, sini ada 4, sini ada 6. Agak-agak boleh lagi tak kita lakukan pembahagian berulang? Tak. Tak boleh. Sebab kita ada 3. Kita ada nombor genap. Nombor ganjil, genap. Kita nak pilih nombor perdana berapa? 3. Katakan awak pilih nombor perdana 3. Okey, 3 bagi 3 okey ngam dapat 1. Tapi 4 tak boleh 4 bagi 3. 6 bagi 3 dapat 2. Tak boleh. Kita nak ketiga-tiga ini mesti boleh dibahagi. Kalau salah satu tu tak boleh dibahagi, maknanya langkah kita habis sampai tu saja. Sampai situ je. Okay. Maknanya langkah kita habis sampai dekat sini saja. Okey, sudah? Dah? Jadi kita keluarkan balik nombor perdana yang kita pakai, iaitu 2 dan 3. Kita lakukan penerapan 2 digit. 2 darab 3. Ada tak penerapan 3 digit? Tak ada. Sebab pembahagian berulang yang kita lakukan hanya melibatkan 2 kali sahaja. Jadi kita akan menggunakan penerapan yang melibatkan 2 digit sahaja. Jadi 2 darab 3 kita akan dapat 6. Jadi faktor sepunya bagi 18, 24 dan 36 adalah 2, 3 dan 6. Oh. Boleh tak setakat tu? Boleh. Boleh. Okey, saya last sekali. Dah salin belum ni? Dah. Dah. Dah salin tak? Okey, kita pergi contoh terakhir. Yang D. Okey, yang D. Dapatkan cikgu faktor sepunya bagi nombor 4, Saya cikgu abang saya. 36 dan 72. Okey, 24, 36 dan 72. Yang ni dah salin dah ni, yang ini. Cikgu padam Okey. Alright. Cikgu yang ni bagi kita orang buat boleh tak? Boleh, sekejap. Tak mau. Okey,
Lakukan, dapatkan cikgu faktor sepunya bagi 24, 36 dan 72. Lakukan pembahagian yang dia. Dia selibit. Tutup mic, tutup mic, tutup mic. Tutup mic, ada bunyi motor. Okey. Sorry. Okay, jadi kita lakukan pembahagian Ada tambah sini missing. untuk nombor 24, 36 dan 72. Kita lakukan pembahagian berulang serentak. Okey, cuba buat. Pastikan nombor perdana yang awak pilih dekat sini boleh bahagi ketiga-tiga nombor. Okey, berapa kali yang awak buat, pastikan semua tiga-tiga nombor boleh dibahagi. Buat lagi, pastikan semua tiga-tiga nombor boleh dibahagi. Dan seterusnya, bila awak buat, ada salah satu nombor yang awak tak boleh bahagi, awak dah pilih macam-macam nombor perdana pun tetap tak boleh. Maknanya langkah awak sampai setakat tu saja. Okey, cuba buat. Dah. Muhammad Azhar Silvi dah buat ke? Dah. Azhar Silvi dah buat dah? Nazir Denis pun dah siap dah? Dah. Dah. Okey, sekejap. Bagi cikgu minum air jap. Okey. Azhar Silihin dengan Nazir Denis duduk dah siap dah? Dah. 24, je cikgu. 6 dan 72. Okey, cikgu akan tanya seorang-seorang. Okey, Azhar Silihin, kita lakukan pembahagian berulang yang pertama dahulu. Sini kita pilih nombor berapa, Azhar? Ya cikgu. Kita lakukan pembahagian berulang yang pertama dahulu. Ini berapa nombor perdana yang kita pilih? 2. 2. Okey, 24 bagi 2 dapat berapa? 12, 12, 18, 18, 36. 26. Okey, tunggu Azhar. Okey, Nazir Denis, seterusnya pembahagian berulang yang kita lakukan. Kita pilih nombor berapa sini? Cikgu, yang bawah 72 tu salah dah. Tu 36, cikgu tulis 24. 36 cikgu silap. Oh, okey. 36. Okey, Nazir Denis, seterusnya kita pilih nombor perdana berapa ni? 2. 2. 12 bagi 2 dapat? 6. 6. Bagi? 9. 9. Bagi? 18. 18. Okey, Azhar sambung. Kita pilih 3. nombor 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2. 9 bagi 3? 3. Okey, seterusnya? 6. 6. Okey, Nazir Denis sambung. Dah tak boleh dah. Kenapa tak boleh? Sebab ada nombor ganjil. Sebab ada nombor ganjil dan juga nombor 6. genap. Okey, maknanya sekarang ini habis sampai setakat sini saja. Bila kita dapat nombor 2, 3, 6, katakan kita pilih nombor perdana 2 untuk dibagikan dengan 2 dapat 1. Tapi 3. Okey? Macam mana kita nak tahu habis tak habis? Kita tengok. Sekiranya cikgu pilih nombor perdana 2. 2 bagi 2, 6 dapat 1. Tapi 3 mana boleh bagi 2? 6 bagi 2 dapat 3. Cuma yang ini. Yang ini tak dapat dah selesai ni. Yang ni tak dapat dah selesai. Jadi tak boleh. Kita tak boleh pilih nombor 2. Kita padam semula. Okey? Tak boleh pilih dengan nombor 2. Kita cuba pilih dengan nombor 3 pula. Tengok. Cuba pilih nombor perdana 3. 6 bahagi 3 dapat 2. Cantik. 3 bagi 3 dapat 1. Cantik. Ngam. Tapi 2 mana boleh bagi dengan 3? Tak boleh. Okey, jadi salah satu ini tidak dapat bahagi. Bila salah satu tak dapat bahagi, langkah kita habis sampai setakat sini saja. Jadi, pembahagian berulang yang kita lakukan hanya melibatkan 3 kali saja. 1, 2 dan juga 3. Habis. 3 kali pembahagian ulang. Jadi, kita keluarkan semula nombor perdana yang kita pakai. Iaitu 2 dan 3. Okey, kita lakukan penerapan digit. Mula-mula penerapan 2 digit iaitu 2 darab 2. Seterusnya 2 darab 3. Dan seterusnya, ada ke tak penerapan 2 digit yang tertinggal? Ada ke tak penerapan 2 digit yang tertinggal? Tak ada. Okey. Jadi kita akan pergi pada penerapan 3 digit iaitu 2 darab 2 darab 3.
Okey, 2 dah 2 berapa? 4. 4. 4, 6, 6. 12, 2 dan 3. 12. 3, 12. Jadi faktor sepunya bagi nombor 24, 36 dan 1 adalah 2, 3, 4, 6 dan juga 12. Dah ke 10. Ya, tepuk. Boleh tak ni? Oh. Boleh. Boleh. Ha? Oh, cikgu terlupa. Ada nombor 1 kat sini depan ni. Okey, ingat nombor 1 adalah faktor bagi semua nombor. Jadi Nombor 1 boleh tulis Ya, nombor 1 boleh tulis juga. Okey. Jadi faktor sepunya bagi nombor 24, 36 dan 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Boleh tak sekat tu? Boleh. Boleh tak sekat tu? Okay, go. Boleh. Okey, jadi untuk malam ini awak dah dapat faktor. Jadi untuk malam ini awak dah dapat faktor bagi suatu nombor. Awak dah dapat faktor perdana bagi suatu nombor dan juga awak dah dapat faktor sepunya sekiranya dia melibatkan 2 ataupun 3 nombor. Jadi kalau dia melibatkan 2 atau 3 nombor, awak lakukan pembahagian berulang serentak macam ni. Sampai awak tak boleh nak bahagi lagi. Lepas tu kita lakukan penerapan digit by digit. Boleh? Boleh tak rasakan ni? Boleh. 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 Okey, selepas ini cikgu akan upkan Google Form. Ada latihan yang awak kena buat dalam Google Form. Awak submit ke cikgu sebelum malam besok. Okey. Mana yang submit itu juga kira sebagai kehadiran. Boleh tak ni? Boleh tak? Okey, jadi sekarang kita jam yang menunjuk cikgu pun dah 10:03 minit tadi. Jadi cikgu harap ada sebelum cikgu tutup ada apa soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada kan? Okey, ada siapa lagi nak tanya soalan? Ada yang apa yang nak bersoalan jawab dengan cikgu? Ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi untuk kelas malam ni cikgu tamatkan di sini. Nanti sekali lagi cikgu akan upkan Google Form. Tolong buat. Boleh? Boleh. Okey, jadi kita mulai dengan tasbih pada surah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita belajar malam ini dipermudahkan dan terus masuk ke dalam awak. Okey, semoga awak ingat. Boleh? Dan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, Terima kasih cikgu. Alright.